Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan kepada semua murid. Bertemu lagi kita dalam PDP Bahasa Melayu tahun 6. Baiklah murid-murid, pada minggu ini cikgu akan meneruskan tema dan unit bas iaitu tema istimewanya keluargaku, unit bakat istimewa, dan tajuk pilihan cikgu hari ini ialah permata keluargaku. Murid-murid bolehlah membuka buku teks muka surat 3. Baiklah, pada akhir PDPC, murid-murid dapat membaca ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan sebutan yang betul. Kemudian murid-murid dapat mengenal pasti ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan betul. Kriteria kejayaan. Pada akhir PDPC, murid boleh membaca ayat dalam perenggan yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan sebutan yang betul. Kemudian murid-murid boleh mengenal pasti sekurang-kurangnya 6 daripada 8 ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan betul secara individu. Mari kita belajar murid-murid. Pastikan buku teks sudah ada di hadapan kamu. Dan jangan lupa buka buku surat 3. Baik, aktiviti pertama kita ialah membaca petikan. Mari baca bersama-sama petikan ini dengan cikgu. Baca petikan ini dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Baik, kita mula ya. Permata keluargaku. Tahun ini genaplah 6 tahun umur adikku Irfan. Seperti murid prasekolah yang lain, Irfan sudah mula belajar menulis, membaca dan mengira. Irfan sangat rajin dan bersungguh-sungguh semasa belajar. Sebagai abang, aku sering memberikan bimbingan dan tunjuk ajar kepadanya. Daripada pemerhatianku, pencapaian Irfan dalam pelajaran masih sederhana. Namun begitu, ada keistimewaan yang begitu terselah pada dirinya. Irfan sangat pandai melukis. Bakatnya dalam bidang lukisan cukup istimewa. Hampir setiap hari, Irfan akan melukis. Setiap hari jugalah Irfan akan meminta aku menilai lukisannya. Apabila melihat hasil kerjanya itu, aku pasti tidak dapat menahan rasa kagumku. Wah, kreatifnya, bisik hatiku. Bagiku, Irfan sangat hebat. Dalam usia semuda itu, dia mampu menghasilkan lukisan yang bukan calang-calang orang mampu melukisnya. Kadang-kadang, aku berasa malu. Lukisan Irfan jauh lebih cantik dan kreatif daripada lukisanku. Ayah dan ibu juga sedar akan hal itu. Mereka berusaha untuk menggilak bakat Irfan. Irfan sering dihantar untuk menyertai pertandingan melukis. Irfan juga dimasukkan ke kelas lukisan bagi meningkatkan kemahirannya. Tahniah murid-murid kerana dapat membaca petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Baiklah murid-murid, di dalam petikan yang telah kita baca sebentar tadi, ada perkataan yang mengandungi imbuhan. Murid-murid masih ingat tata bahasa imbuhan ini? Okey, imbuhan mempunyai 4. Okey, ada 4 jenis imbuhan. Yang pertama ialah awalan, yang kedua akhiran, yang ketiga apitan, dan kemudian yang keempat sisipan. Bagaimana sisipan ni? Sebentar lagi dalam petikan kita akan jumpa perkataan yang mempunyai imbuhan sisipan. Nanti cikgu akan terangkan. Kalau imbuhan awalan, semua orang sudah maklum di hadapan kata dasar, wujudnya imbuhan awalan. Imbuhan akhiran pula hadir di belakang kata dasar. Imbuhan apitan dia berada di hadapan kata dasar dan di belakang kata dasar. Kata dasar duduk di tengah-tengah. Mari kita teruskan. Kita perlu kenal pasti ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan. Baik, murid-murid, kita mulakan. Tahun ini genaplah 6 tahun umur adikku, Irfan. Seperti murid prasekolah yang lain, Irfan sudah mula belajar menulis, membaca, mengira. Ketiga-tiga perkataan ini menerima imbuhan awalan. Irfan sangat rajin dan bersungguh-sungguh semasa belajar. Bersungguh-sungguh menerima imbuhan awalan, bersungguh-sungguh ialah kata dasar.
Sebagai abang, aku sering memberikan bimbingan dan tunjuk ajar kepadanya. Memberikan, menerima imbuhan apitan. Mem dan kan, bimbingan, menerima imbuhan akhiran an. Diteruskan lagi. Daripada pemerhatianku, pencapaian Irfan dalam pelajaran masih sederhana. Pencapaian juga menerima imbuhan apitan, pen dan juga an. Kata dasar ialah capai. Pelajaran menerima imbuhan an. Okey, akhiran an. Kata dasar pelajar. Keistimewaan menerima imbuhan akhiran bukan akhiran, apitan ke dan al. Kemudian tersela imbuhan awalan ter, melukis imbuhan awalan me, lukisan imbuhan awalan akhiran an. Baik murid-murid, seterusnya perkataan melukis seperti tadi menerima imbuhan awalan, meminta juga menerima imbuhan awalan, menilai juga menerima imbuhan awalan, nilai ialah kata dasar, melihat, lihat kata dasar, imbuhan awalan, menahan juga menerima imbuhan awalan dan kata dasarnya ialah tahan. Kenapa bukan nahan? Nanti cikgu terangkan dalam PDP tajuk imbuhan ya. Baik. Kita teruskan lagi. Bagiku, Irfan sangat hebat. Dalam usia semuda itu, dia mampu menghasilkan lukisan. Menghasilkan menerima imbuhan apitan dan juga kan. Lukisan menerima imbuhan akhiran an. Melukisnya menerima imbuhan bukan apitan. Awalan sahaja. Nya bukan imbuhan. Nya ialah kata ganti nama. Okey. Berasa, kata dasar ialah rasa. Depan ni imbuhan. Okey. Menggilap, imbuhan awalan meng. Dihantar, imbuhan awalan di. Bukan menunjukkan tempat ni. Kalau di yang menunjukkan tempat itu kena dieja secara jarak. Di dalam, di kantin, di sekolah, di rumah. Okay, boleh? Menyertai imbuhan apitan menye dan juga i. Kata dasar ni ialah serta. Pertandingan apitan per dan juga an. Kata dasar ni ialah tanding. Melukis imbuhan awalan. Dimasukkan apitan di dan juga kan. Lukisan akhiran. Meningkatkan apitan me dan kan. Kemahirannya ialah imbuhan an. Nya bukan imbuhannya ialah kata ganti nama. Okey, baik kita teruskan lagi. Baik murid-murid, setelah selesai kita kenal pasti imbuhan yang terdapat dalam petikan, cikgu nak kamu ingat ya, kamu ingat kedudukan ataupun bagaimana kita nak mengenal pasti keempat-empat jenis imbuhan ini. Boleh murid-murid? Baik, sekarang kita akan teruskan lagi dengan aktiviti seterusnya. Baik, di dalam muka surat 3 juga terdapat petikan ataupun beberapa rangkap syair. Di dalam syair ini juga terdapat perkataan yang mempunyai imbuhan. Cikgu dah gariskan di sini. Disedari, apitan di dan juga i, kata dasar sedar. Dicari awalan di, terperi awalan ter, syukuri akhiran i, turuti akhiran i, diikuti apitan di dan juga i, berhenti awalan ber, menghalang awalan meng, memburu awalan mem, kejayaan apitan ke dan juga an, kata dasar jaya. Gilang gemilang menerima imbuhan sisipan. Okey, kalau kamu tengok gilang sebenarnya. Tapi gilang gemilang, perkataan gemilang belakang ini sudah
menerima sisipan jadi jadilah gilang gemilang. Padahal kata dasarnya ialah gilang. Okey, baik, kita akan belajar ini dengan lebih lanjut dalam PDP tata bahasa nanti. Baik murid-murid, di dalam muka surat 3 juga terdapat pernyataan ataupun soalan yang memerlukan kita mencari jawapan di dalam petikan. Kita tengok kotak warna hijau di bahagian bawah di dalam muka surat 3 tu. Soalan nombor 1, ceritakan bakat istimewa Irfan. Soalan nombor 2, terangkan sikap abang Irfan. Yang ketiga, nyatakan usaha ibu bapa Irfan untuk mengilap bakat Irfan. Yang keempat, huraikan usaha yang perlu dilakukan oleh Irfan untuk meningkatkan bakatnya. Yang ini soalan Baik, nampak tu gambar kepala tu? Maknanya kamu perlu cari sendiri jawapan. Kena fikir sendiri secara kreatif dan kritis jawapan untuk soalan nombor 4. Baik, kita tengok nombor 1. Ceritakan bakat istimewa Irfan. Di perenggan yang mana agak-agaknya ada menyatakan tentang bakat istimewa Irfan? Baik, kita tengok perenggan yang kedua. Irfan sangat pandai melukis. Okey, ini ialah bakat Irfan. Jadi untuk menjawab kenyataan persoalan yang ini, bakat istimewa Irfan ialah melukis. Irfan pandai melukis. Okey, kemudian kenyataan yang kedua, terangkan sikap abang Irfan. Abang Irfan merupakan seorang abang yang di mana kita nak cari jawapan, kita tengok perenggan pertama. Okey. Irfan sangat rajin dan bersungguh-sungguh semasa belajar. Sebagai abang, aku sering memberikan bimbingan dan tunjuk ajar kepadanya. Memberi bimbingan dan tunjuk ajar. Jadi agak-agak apa sikap yang ada pada abang Irfan? Beliau seorang yang bertanggungjawab. Seorang yang rajin pun boleh. Okey, jadi kalau tanya sikap, boleh cakap sikap abang Irfan ialah beliau seorang abang yang bertanggungjawab. Okey, yang ketiga, nyatakan usaha ibu bapa Irfan untuk menggilak bakat Irfan. Baik, kita tengok perenggan yang terakhir. Ada dua jenis tindakan yang telah diambil oleh dua tindakan yang telah diambil oleh ibu dan ayah Irfan. Yang pertama sekali, Irfan sering dihantar untuk menyertai pertandingan melukis. Itu langkah yang pertama ibu bapa dia ambil. Yang kedua, Irfan juga dimasukkan ke kelas lukisan bagi meningkatkan kemahirannya. Itu langkah yang kedua. Usaha yang kedua ibu dan bapa Irfan ambil. Jadi boleh menjawab persoalan yang ketiga ni. Baik. Usaha yang ibu bapa Irfan ambil untuk menggilak bakat Irfan ialah menghantarnya menyertai pertandingan melukis dan memasukkannya ke dalam kelas lukisan bagi meningkatkan kemahirannya. Yang keempat, huraikan usaha yang perlu dilakukan oleh Irfan sendiri. Cikgu bagi clue lah. Okey, usaha yang perlu dilakukan oleh Irfan, belajar bersungguh-sungguh, sentiasa menimba ilmu, berdoa kepada Tuhan. Okey. Itulah usaha-usaha yang perlu Irfan lakukan untuk meningkatkan bakatnya. Baik. Baik, untuk membuat latihan tersebut, rujuk lembaran kerja Bahasa Melayu yang diberikan dalam modul rajin. Cikgu ada selitkan lembaran kerja Bahasa Melayu dalam modul rajin. Buat latihan yang diberikan dengan betul. Jangan lupa tulis nama dan juga kelas. Jika kamu masih keliru untuk menjawab soalan pemahaman di bawah, boleh rujuk video cikgu ini berulang kali. Okey, dan boleh baca petikan yang diberikan. Semua maklumat ada dalam petikan. Baik, latihan ini juga boleh diakses dalam laman Google Classroom. Cikgu muat naik dalam laman Google Classroom. Tetapi cikgu berharap kamu dapat jawab dalam lembaran kerja yang cikgu bagi ni lah. Ya, lembaran kerja hard copy yang cikgu bagi. Jawab. Okey, nanti hantar kepada cikgu semula untuk cikgu tanda. Cikgu akan
jadikan ini sebagai evidence PPD awak. Okey, cikgu akan tanda hantar. Bila awak datang ambil modul rajin minggu seterusnya, hantar yang ini sekali. Baik. Selamat maju jaya murid-murid. Terima kasih kerana menonton video cikgu. InsyaAllah kita jumpa lagi di dalam PDPC akan datang. Baik, jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.